Manchester United memulai musim baru dengan misi untuk kejuaraan EPL musim ini dengan mendatangkan 6 pemain baru iaitu Rasmus Højlund, Mason Mount, Sofyan Amrabat, Sergio Reguilon, Andre Onana dan Altay Bayinde. Namun segala-galanya musnah dengan performa Manchester United di EPL yang semakin teruk seperti mencurah minyak ke dalam api. Situasi semakin memanas dengan isu pertengkaran di antara Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Situasi ini bermula selepas perlawanan Arsenal menentang Manchester United dengan kemenangan berpihak kepada Arsenal. Selepas perlawanan tamat, semasa sesi temu bual dengan wartawan, Erik ten Hag ditanya mengenai ketiadaan Scott McTominay dan Jadon Sancho di dalam skuad, di mana kedua-dua pemain tiada di kesebelasan utama mahupun di bangku simpanan. Untuk Scott McTominay, Erik ten Hag memaklumkan bahawa ada isu kecergasan untuknya, manakala apabila ditanya mengenai Jadon Sancho, beliau memaklumkan Sancho tidak dimasukkan ke dalam skuad kerana training levelnya tidak mencapai standard yang Erik ten Hag mahukan. Situasi menjadi semakin memanas apabila Sancho membalas pernyataan Erik ten Hag di media sosialnya dengan memaklumkan untuk tidak mempercayai semua ini kerana beliau sudah berlatih bersungguh-sungguh dan beliau merasakan ada sebab lain yang menyebabkan beliau tidak dipilih ke dalam skuad. Sancho banyak menerima kritikan di media sosial dari peminat Manchester United yang mungkin mempersoalkan performanya di Manchester United setakat ini, tidak terlepas juga kepada Erik ten Hag yang turut menerima tempias. Jika dilihat musim ini, sepanjang 4 perlawanan EPL, Sancho banyak bermula di bangku simpanan, namun di game week keempat, keadaan semakin teruk iaitu beliau tidak terpilih ke dalam skuad untuk ke Emirates Stadium. Jadon Sancho adalah pemain yang dibeli oleh Ole Gunnar Solskjaer pada 23 Julai 2021 dengan harga 85 million euro dan sekarang, Sancho merupakan pemain yang mendapat gaji yang paling tinggi di Manchester United iaitu 350k pound sterling seminggu, sama dengan Casemiro. Jadon Sancho dilatih di bawah 3 manager yang berbeza selama 3 musim berada di Manchester United iaitu Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick dan Erik ten Hag. Performa Sancho dilihat tidak menyelah sejak kali pertama beliau masuk ke Manchester United. Adakah beliau belum dapat menyesuaikan diri di EPL dengan tekanan disebabkan tag harganya yang tinggi atau disebabkan formasi dan taktikal yang berbeza semasa di Dortmund dan semasa di EPL? Kalau dilihat dari segi taktikal, semasa di Dortmund, beliau banyak bermain di posisi yang berlainan iaitu wing kanan, wing kiri, attacking midfielder dan juga di bahagian hadapan sebagai false nine. Sebenarnya tidak banyak perbezaan untuk peranan diberikan kepada Sancho semasa berada di Dortmund dan juga semasa di Manchester United. Semasa Sancho berada di bawah Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick, boleh dikatakan semua pemain berada di performa yang teruk dan Manchester United mendapat kedudukan ke-6 di EPL untuk musim tersebut. Di musim pertama, di bawah Erik ten Hag, Sancho banyak bermula di bangku simpanan, ditambah pula kedatangan Antony di wing kanan, menghadkan peluang untuk Sancho mendapatkan minit permainan. Antony yang datang dari Ajax dengan harga 95 million euro dan merupakan bekas anak didik Erik ten Hag, banyak mendapat minit permainan berbanding Sancho. Walaupun performa yang teruk ditonjolkan oleh Antony, beliau tetap mendapat kepercayaan Erik ten Hag. Menurut Samuel Lacoste iaitu wartawan Manchester Evening News, Sancho memang patut merasa sedemikian jika tidak diturunkan semasa performa Antony dan Martial yang dilihat teruk namun tetap diturunkan oleh Erik ten Hag. Namun cara Sancho yang membalas pernyataan Erik ten Hag di media sosial dilihat bukan cara yang betul. Sebenarnya di bawah Erik ten Hag, Sancho banyak diberi peluang bermain di banyak posisi yang berbeza untuk mencari posisi yang menyelahkan permainannya. Di bulan 10, disebabkan ada masalah isu kesihatan mental, Sancho diberi pelepasan oleh Erik ten Hag untuk ke Netherlands bagi menyembuhkan kesihatan mentalnya. Pada bulan Februari, Sancho pulang ke England dan disambut baik oleh peminat Manchester United. Beliau membuat penampilan pertamanya selepas sekian lama menyepi di pertandingan melawan Nottingham Forest sebagai pemain simpanan dan masuk di separuh masa kedua.
Selepas isu pertengkaran di antara Sancho dan Ten Hag viral, timbul pula di media sosial video mengenai masalah disiplin Sancho semasa berada di skuad England di bawah Southgate dan juga masalah Sancho di sesi latihan Dortmund dan Manchester United. Sebenarnya isu masalah disiplin di tempat training sudah banyak terjadi kepada pemain bola sepak, tidak terlepas kepada apa yang telah terjadi kepada Marcus Rashford. Rashford datang lewat ke sesi latihan mengakibatkan beliau didenda oleh Erik ten Hag. Beliau tidak dimasukkan ke dalam kesebelasan utama namun masih mendapat tempat di bangku simpanan. Begitu juga terjadi kepada Andre Onana, iaitu kiper utama Manchester United sekarang. Semasa beliau berada di Ajax, Onana kerap melakukan blunder di beberapa pertandingan, namun beliau bersikap tidak endah menyebabkan Erik ten Hag berang dan tidak memasukkan Onana ke dalam skuad yang akan ke final Netherlands Cup yang berakhir dengan kekalahan, dan Onana berpindah ke Inter Milan tidak lama kemudian. Adakah Sancho sepatutnya berdiam diri selepas pernyataan dibuat oleh Erik ten Hag dan menjawabnya dengan performa yang lebih baik di dalam padang? Seperti apa yang dilakukan oleh Wan-Bissaka, walaupun tidak termasuk ke dalam rancangan Erik ten Hag pada awalnya, namun beliau terus berlatih dan memperbaiki gaya permainan di bahagian Link Up dan juga FA King untuk masuk ke dalam skuad utama, dan sekarang beliau telah berjaya merampas kembali tempat di posisi right back dan juga akan mendapat kontrak baru tidak lama lagi. Ataupun adakah Erik ten Hag perlu menjaga sensitiviti pemainnya di hadapan media seperti gurunya Pep Guardiola? Walaupun isu Pep Guardiola dengan Joao Cancelo sudah diketahui oleh media bahawa mereka bertengkar di sesi latihan, namun Pep Guardiola selalu mengelak apabila ditanya mengenai Cancelo. Kevin De Bruyne juga dilihat bertikam lidah dengan Pep Guardiola semasa sesi latihan dan juga semasa pertandingan UCL menentang Real Madrid musim lepas, namun Pep faham bahawa itu terjadi apabila Kevin De Bruyne bersemangat berkobar-kobar di atas lapangan. Masih belum terlambat untuk Sancho meminta maaf kepada Erik ten Hag kerana walaupun isu ini dianggap besar, namun mungkin Erik ten Hag boleh memaafkan Sancho. Contoh terdekat seperti apa yang terjadi kepada Onana, walaupun kedua-duanya ada masalah silam semasa di Ajax, namun mereka telah membuka buku baru di Manchester United. Berita terbaru, menurut sumber dari David Ornstein, Sancho tidak akan menyertai Liga Arab pada musim ini. Masih belum terlambat untuk Sancho merebut tempatnya di dalam skuad dengan isu terbaru yang melanda Anthony sehingga beliau digugurkan dari skuad Brazil, namun belum ada pernyataan mengenai keguguran Anthony dari skuad Manchester United, dan Manchester United hanya memaklumkan bahawa pihaknya menyedari isu ini dan akan memberi kerjasama dengan pihak polis. Pihak Anthony menafikan pertuduhan yang dibuat oleh bekas teman wanitanya tersebut. Siapakah yang bersalah dalam hal ini? Menurut pandangan kamu semua, Jadon Sancho atau Erik ten Hag atau Harry Maguire? Berikan komen anda. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, like dan komen.